Wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini untuk membincangkan isu-isu semasa. Malam ni saudara, kita bersiaran di Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam, dan juga di Instagram channel Lokman Nur Adam. Jadi untuk sebarang persoalan, kita boleh ambil soalan tuan-tuan daripada WhatsApp di talian 0113595404401135954044. Malam ni kita nak kupas disebabkan banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh para netizen yang berhubung dengan kami melalui WhatsApp dan sebagainya, khususnya ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi. Ramai nak tahu apakah impak sekiranya Ismail Sabri dipecat. Adakah sekiranya Ismail Sabri dipecat ini akan memberikan masalah besar bagi UMNO, dan dalam keadaan kita berhadapan dengan pilihan raya umum, adakah wajar tindakan drastik itu diambil. Jadi malam ni saudara, saya yakin ramai pun nak bagikan soalan, dan dalam masa yang sama ada juga yang nak memberikan pandangan-pandangan dia. Jadi tuan-tuan boleh gunakan saluran 011359544044 untuk menyatakan pandangan anda, untuk menyatakan pendapat anda, supaya kita boleh kongsikan apa yang diperkatakan oleh akar umbi berhubung senario politik hari ini, khususnya tentang kedudukan Perdana Menteri yang juga merupakan naib Presiden UMNO. Okey tuan-tuan, ada yang bertanya, adakah sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri dipecat disebabkan tindakan disiplin yang sepatutnya sudah pun bermula ke atas beliau? Dia ada dua perkara yang saya nampak boleh diketengahkan sebagai pelanggaran disiplin. Sebenarnya tiga. Yang pertama, ketika kita arahkan supaya beliau menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada ketika itu beliau dan rakan-rakan beliau mengadakan press conference. Bukan setakat tidak menarik sokongan, malah ketika malam di DBKL, beliau secara terang-terang bersama kumpulan-kumpulan ini telah menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap Presiden Bersatu, iaitu Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini jelas bercanggah dengan kehendak dan ketetapan parti di peringkat Majlis Kerja Tertinggi yang meminta beliau menarik sokongan bersama dengan semua MP Barisan Nasional. Kesalahan kedua yang beliau langgar ialah bila mana beliau telah menipu Majlis Kerja Tertinggi UMNO dengan mengatakan tidak ada perjanjian di antara beliau dan juga Muhyiddin Yassin. Dan hari ini sudah kantoi, hari ini semua orang sudah tahu ada perjanjian. Tak kira lah Anwar Musa kata ianya persefahaman, namun ianya tetap perjanjian, perjanjian persefahaman. Itu pun sudah cukup bukti bahawa beliau telah menafikan, telah menipu Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan itu juga boleh digunakan sebagai sandaran untuk mengambil tindakan disiplin terhadap beliau. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga ialah berhubung kerjasama dengan Bersatu dan juga PAS. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS mengatakan sudah ada wujud perundingan pengagihan kerusi ataupun kerjasama di antara UMNO dan PAS, yang kita pun tahu kepimpinan tertinggi UMNO tidak mengendorse ataupun mengiktiraf sebarang kerjasama dengan PAS. Kita telah membawa pesan kita akan go solo, BN solo, tidak ada kerjasama dengan Bersatu dan tidak ada bekerjasama dengan PAS.
Walaupun tidak ditekankan, tidak ada kerjasama dengan PAS, namun Presiden UMNO sudah menyatakan dengan jelas bahawa kita akan go solo tanpa PAS. Jadi 3 perkara yang boleh kita gunakan sebagai sebab ataupun asas untuk tindakan disiplin diambil ke atas Ismail Sabri. Namun ada yang memberi pandangan, bukankah ini akan membinasakan parti dan sebagainya. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mengikut pandangan saya, ini pandangan saya, pandangan tuan-tuan mungkin berbeza. Bagi saya, sekiranya hari ini tindakan disiplin diambil ke atas Ismail Sabri, dalam keadaan Ismail Sabri hari ini cukup dibenci oleh akar umbi UMNO, kita boleh terjemahkan perkara ini bila kita melihat perhimpunan pada 27 hari bulan 8 yang lalu, bila Presiden UMNO sebut saja nama Ismail Sabri, kita lihat perwakilan menyambutnya dengan bu, dan disulami dengan laungan perkataan bubar dan diselangi juga dengan perkataan pecat. Jadi dalam erti kata lain, ini berbeza dengan apa yang berlaku ke atas Anwar Ibrahim yang telah dipecat daripada parti pada tanggal 3 September 1998. Pada ketika itu beliau ialah timbalan Perdana Menteri yang mendapat, saya rasa mendapat sokongan di peringkat akar umbi juga. Jadi ramai yang telah membantah. Namun sungguh pun begitu. Walaupun Anwar mempunyai populariti yang cukup kata orang tu cukup baik di kalangan pemimpin UMNO ketika itu, namun hanya seorang saja tuan-tuan, hanya seorang saja Ketua Pemuda UMNO bahagian yang telah keluar meninggalkan UMNO dan menyertai parti yang beliau tubuhkan selepas itu, ataupun itu Parti Ikatan Muslimin, dan ditukar namanya kepada Parti Keadilan Nasional yang ringkasnya dipanggil Keadilan. Hanya seorang je Ketua Pemuda bahagian yang telah menyertai parti tersebut. Itu Anwar Ibrahim, seorang nama besar. Begitu juga kalau kita lihat ketua bahagian, tak ada yang ikut. Kita lihat ada seorang menteri yang datang ketika Anwar dipecat, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau juga tuan-tuan tidak menyertai keadilan, tidak menyertai parti-parti yang pro kepada PKR pada ketika itu. Dalam arti kata lain, tidak ada sambutan. Anwar yang begitu besar, nama dia pun tidak ada sambutan. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan. Bila Tun Dr. untuk meninggalkan UMNO, saudara, selepas beliau kecewa anaknya tidak diberi tempat di dalam UMNO, setelah dia kecewa kroni-kroni beliau, projeknya satu persatu ditarik oleh kerajaan, antaranya IPP yang dimiliki oleh YTL, Edra Energy, sebuah anak syarikat 1MDB cuba nak beli YTL. Kita berjaya beli Genting Sanyan, kita berjaya beli Tanjung Energy Holding yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, tetapi kita nak beli syarikat IPP milik YTL, dia tak nak jual. Dan bila Genting Sanyan, bila Edra Energy masuk tender pembekalan tenaga, dia meletakkan harga 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir, termasuklah Malakoff yang dimiliki oleh Syed Mohtar Al-Bukhari. Maka bila 1MDB memperolehi projek tersebut, kita lihat yang ada jana kuasa elektrik seperti YTL akhirnya ada besi buruk. Dan ini menyebabkan Tun Dr. Mahathir marah kepada Datuk Seri Najib. Selain daripada beliau kecewa kerana anaknya Mukhlis Mahathir gagal untuk mendapat tempat sebagai naib Presiden UMNO.
Inilah antara perkara-perkara yang menyebabkan serangan dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tuan-tuan, akhirnya Tun Dr. Mahathir telah meninggalkan UMNO. Dan bila dia meninggalkan UMNO juga tuan-tuan, dengan pengaruh beliau sebagai bekas Perdana Menteri yang menjaga parti ni selama 22 tahun sebagai Presiden, itu pun beliau tidak dapat menarik lebih daripada 100,000 orang ahli UMNO menyertai Bersatu. Jadi bagi saya, sekiranya parti terpaksa mengambil tindakan drastik untuk memecat Ismail Sabri, saya rasa kalau ada pun yang akan ikut Ismail Sabri ni mungkin beberapa orang saja. Kalau ada pun akan umbi, saya nak beritahu bahawa orang Bera pun belum tentu akan bersolidariti dengan Ismail Sabri dan mengikut jejak langkah dia untuk meninggalkan parti contohnya. Belum tentu ada tuan-tuan. Jadi itulah senario hari ini. Kita mulakan dengan sesi soal jawab kita. Silakan saudara Wan Kuris. Okey Tok, dengan pelanggaran disiplin, kita anggap pelanggaran disiplin tadi tu, adakah wajar Ismail Sabri seorang dipecat? Ataupun bagi saya, kalau katalah kita nak ambil tindakan, kita kena bagi pilihan kepada kawan-kawan MP UMNO, sama ada mereka mahu bersama dengan Ismail Sabri atau bersama dengan kita. Ismail Sabri dah menjanjikan akan membubarkan parti dan beliau jelas gagal untuk membubarkan parti, dan nampak gayanya beliau begitu cenderung untuk mengadakan pilihan raya. Maknanya dia tak peduli keadaan negara ni makin lama makin parah. Mata wang pun sekarang ni dah 3 hari berturut-turut berada dalam keadaan paling buruk dalam sejarah semenjak serangan mata wang kita pada tahun 1997. So kita lihat masalah rakyat dari segi bebanan akibat daripada kenaikan kadar inflasi, walaupun ada cubaan untuk menggambarkan bahawa inflasi ini sudah bertambah okey, tapi hakikatnya di luar sana harga barang masih mahal, dan rakyat masih kekal menderita. Kita tengok jumlah orang yang datang minta bantuan dengan kita pun kita boleh agak betapa peritnya kehidupan rakyat hari ini. Ditambah pula dengan banjir. Meteorologi, saya dah cakap dah berbulan-bulan yang lalu, saya dah cakap nak buat pilihan raya, buat sekarang ataupun buat sebelum ni. Kita dah bercakap ni daripada bulan 3 tahun lepas, awal tahun ni, bulan 3 tahun ni kita dah suruh dibubarkan parlimen cepat, dan adakan pilihan raya cepat. Tapi dia drag. Saya cakap kalau boleh mesti buat dalam bulan September. Kalau masuk bulan Oktober hujan parah. Hari ni kita tengok depan, Sungai Gombak kita ni pun hari ni 2 kali dah siren berbunyi. Maknanya saya punya prediction bahawa hujan banjir besar Kuala Lumpur ni mungkin berlaku bulan Oktober. Tidak mustahil boleh jadi lebih awal daripada tu. Dan ini sangat-sangat bahaya lah, sangat-sangat bahaya. Okey? Betul. Ya. Pemecatan dia tu, kalau kita pecat dia, dengan kita menarik sokongan tu, apa beza impact dia tu? Bagi saya ianya perlu dilakukan serentak. Maknanya kita ambil tindakan disiplin, dan pada masa yang sama kita tarik sokongan. Jadi bila kita tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, beliau akan jadi Perdana Menteri yang tidak mempunyai parti. Dan kita akan membuat gesaan kepada semua ahli parlimen kita supaya berbuat perkara yang sama. Dia dah bukan parti kita, maka sewajarnya ahli parlimen Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Dan sekiranya berlakunya pihak-pihak yang nak membela nasib Ismail Sabri ini, maka kita kena ambil tindakan yang sama. Sebab dia dah melanggar disiplin parti. Dia menipu tentang perjanjian yang ada di antara beliau dan juga Muhyiddin Yassin. Maka sepatutnya Majlis
ahli-ahli parlimen kita sependapat dengan keputusan yang bakal dibuat oleh parti sekiranya keputusan itu diambil. Kalau sekadar So kalau misalnya siapa yang tak bersetuju kan, maka kena suruh dia orang buat pilihan. Dia orang nak kekal bersama kita atau dia orang nak ikut Ismail Sabri mana Ismail Sabri nak pergi. Kita pun tak tahu Ismail Sabri sama ada dia akan terus kekal setia bersama UMNO, macam kita kena pecat kita tetap kekal bersama UMNO, atau dia akan menyertai orang-orang yang menentang UMNO. Mungkin dia tak masuk Bersatu, mungkin dia tak masuk PAS, tetapi dia akan memberikan sokongan kepada calon daripada Bersatu dan juga calon daripada PAS. Okey? Okey, Dok. Baik, anda katalah tarik sokongan tu tak berlaku tu, hanya sekadar pemecatan sebagai naib presiden saja tu. Apa impact itu? Adakah Ismail Sabri akan, walaupun dia jadi Perdana Menteri, tapi dia tak ada parti? Saya rasa kalau misalnya parti dah sampai ke tahap memecat beliau sebagai ahli parti, maka untuk menggantung beliau sudah menjadi hampir pastilah. Hampir pasti beliau juga kita akan tarik sokongan sebagai Perdana Menteri. Kalau parti dah sampai ke level nak pecat dia, takkan nak kekalkan sokongan pada dia, betul tak? Ya. Takkan nak bagi masa untuk dia untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti kita nak tarik sekali. Jadi dia hilang keahlian dan hilang jawatan Perdana Menteri. Kalau tidak, dia akan gunakan jawatan Perdana Menteri itu untuk menganiaya pemimpin-pemimpin yang berseteru dengan dia, pemimpin-pemimpin yang tak mau dengar cakap dia. Dia akan percepatkan proses mahkamah, dia akan ambil tindakan, contohnya mengharamkan UMNO, macam-macam dia boleh buat, kan? Jadi kita kena buat serentak dua-dua. Pertama, kita pecat dia, disassociate ourselves from kerjaan gagal Ismail Sabri. Dan yang kedua, kita buat keputusan untuk tarik sokongan. Tarik sokongan. Maknanya dia hilang kerajaan. Bila dia hilang kerajaan, bergantunglah kepada budi bicara Kebawah Majlis daripada Kebahagiaan Tuan Agong. Contohnya lah, katalah 4 orang tarik sokongan. Bila 4 orang tarik sokongan daripada 114 yang dia ada, kita tahu Tengku Razali tak menyokong dia, jadi dia tinggal 113. Datuk Seri Najib sudah ke penjara, sudah tinggal 112. Kalau lagi 2 orang tarik diri, contohnya Ahmad Maslan dan juga Datuk Seri Zahid, tarik diri pun, dia sudah kehilangan majoriti di Parlimen. Maka bila dia hilang majoriti di Parlimen, Speaker Dewan Rakyat akan mengutus surat kepada Kebawah Majlis daripada Kebahagiaan Tuan Agong untuk memaklumkan bahawa Ismail Sabri sudah kehilangan majoriti. Jadi selepas itu, ianya tertakluk di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong nak bagi muka kepada Ismail Sabri, dia akan panggil Ismail Sabri, dia kata, "Mak ini surat speaker mengesahkan kamu telah kehilangan majoriti." Kan? So sekarang ni kamu ada tak sokongan daripada orang lain nak menggantikan 4 orang yang tarik sokongan ni? Contohnya kan? Kalau dia kata, "Oh ada tuanku." So atas budi bicara tuanku, tuanku nak panggil dia untuk bagi peluang dia membela diri dia dan membuktikan dia masih ada majoriti ataupun tidak, itu berdasarkan discretion ataupun dipanggil apa dia, budi bicara tuanku. Betul. Dalam mungkin tu, kalau tindakan dia ambil PRU ni tak lama lagi tu, jadi macam mana tu? Dan rasa ada tak kita akan kehilangan pengundi DN yang mengikut semasa ini? Bagi saya simple lah. Bagi saya simple. Hari ni ahli UMNO pun dah menyampah kat Ismail Sabri, berdasarkan apa yang berlaku. Kalau kita tengok dapatan daripada hasil-hasil
bancian yang dibuat melalui poll yang dibuat di Facebook dan sebagainya, hanya lebih kurang 19% rakyat Malaysia ni yang mempercayai Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sebelum sebelum Datuk Seri Najib dihantar ke penjara. Ini sebelum pada ketika itu pun dah 19% ditinggal. Jadi selepas Datuk Seri Najib dihukum, dihantar ke penjara Kajang, saya rasa jumlah sokongan terhadap beliau ni bawah 10%. Dia makin teruk, makin teruk. Jadi saya tak nampak lah kenapa beliau nak menungkat langit lagi. Sepatutnya bila kita dah merasakan bahawa kita ni sudah overstay, we are no longer welcome, sepatutnya kita angkat kaki cepatlah, sebelum kita mengakhiri kerjaya kita sebagai Perdana Menteri dengan cara yang cukup mengaibkan. Lebih baiklah dia berundur cara baik. Okey? Tapi dalam masa yang sama tu dia minta UMNO fikir balik pasal PAS, hubungan dengan PAS tu. Itulah masalah dia. Dia menafikan, ada setengah-setengah pihak mengatakan tidak ada perjanjian. Tok Mat pun cakap, jangan ada perjanjian secara backdoor macam ni. Jangan ada perjanjian dalam gelap. Parti dah buat keputusan tidak akan kerjasama dengan bersatu dengan parti-parti lain, dengan PKR dan sebagainya. Jadi kenapa ada orang buat perbincangan? Lepas tu Syed Kasim pula mengatakan bahawa ini bukan perbincangan, ini hanya cakap-cakap. Itu pun dah mengesahkan ada perbincangan, kan? Maknanya satu lagi bentuk pengakuan. So lebih baik dia orang ni, orang-orang Ismail Sabri ni kurang bercakap. Kerana kalau dia kurang bercakap, dia kurang mendedahkan rahsia-rahsia kumpulan mereka. Tapi tak, kenapa dia nak beri sangat dengan PAS ni? Adakah PAS ni boleh mengata sikul dari situ akan datang ni? Kalau kau tengok hari ni, Abang Ismail Sabri pun keluar kenyataan mengatakan bahawa UMNO kena kerjasama dengan PAS. Ismail Sabri pun kata cadangan untuk bekerjasama dengan PAS untuk pastikan kita tak bertembung di 27 kursi ini adalah cadangan yang baik dan patut diberikan pertimbangan. Ini Ismail Sabri dengan abang dia ni sedar lah bahawa PAS sudah pun mengumumkan calon Perdana Menteri dia untuk pilihan raya umum yang ke-15 ialah Muhyiddin Yassin, bukannya Ismail Sabri. So dia apa benda ni nak fikir pasal PAS lagi? Dia tak sedar PAS pun tak nak dia. PAS nak Muhyiddin. Mungkin PAS boleh pegang Muhyiddin dengan ada kes dengan bini orang apa semua. Betul tak? Muhyiddin ada kes-kes pasal 600 bilion duit yang dia belanjakan sepanjang tempoh darurat. So mungkin PAS lebih selesa dengan orang macam ni. Orang macam ni ada masalah, bila ada masalah PAS boleh pegang dia orang ni, boleh ugut kalau misalnya tak ikut cakap ni. Okey? Ya. Okey dok, kita pasal SPRM itu hasil pagi ni. Okey. Dia kata dia dah bagi kepada AG. AG pun selalu pulang kembali ke atas siasatan tu Macam ada yang tak berapa lengkap katanya. Tapi kerap kali lah dia dihantar tu. Okey, kita kena faham apabila ada siasatan dibuat, pihak SPRM ke, pihak polis ke, dia akan selesaikan siasatan. Dia akan panggil pihak-pihak yang terlibat, pihak yang mengadu, bagi keterangan. Dia akan buat siasatan apa semua sekali. Last kali dia dah dapat tahu sama ada tak unsur rasuah ke tak ada tak unsur penyelewengan ke tak ada tak unsur salah guna kuasa ke tak ada. Maka bila dah selesai dia punya siasatan, dia hantar kertas siasatan ke AG, AG Chambers. Di AG Chambers ini dia akan teliti
kes ni kuat ke tak kuat, kalau bawa pergi mahkamah, kita lakukan pendakwaan, boleh menang ke tak boleh menang. Maka dalam proses nak fine tune, nak pastikan bahawa kes ni betul-betul kuat, masuk mahkamah mesti menang. Tak naklah jadi macam apa yang berlaku kat kes Dato' Sri Zahid. Hari ni kes belum berakhir pun kita dah nampak macam Dato' Sri Zahid akan dibebaskan. Sebab kes pihak pendakwaan ni terlalu lemah. Banyak loopholes yang mana hakim sendiri pun sampai 9 kali tanya. Hakim sendiri pun macam tak puas hati, tak puas hati dengan hujah-hujah yang diberikan dalam kes yang melibatkan DPP Raja Rozila dengan Datuk Wan. Datuk Wan sampaikan, saya masih ingat lagi, Datuk Wan mengatakan, dia kata takkanlah daripada berpuluh pertuduhan ni satu pun tak dekat yang Arif. Dia boleh keluar ayat macam tu. Kalau tanya dengan saya sebagai orang yang bukan daripada background undang-undang, bagi saya ni dah kira malafide, berniat jahat. Memang sengaja tuduh banyak-banyak supaya setidak-tidaknya satu lekat. So undang-undang tidak berjalan begini, bukan begitu cara dia. Ini kita kena faham. Apa tadi kita cakap ni? Dia siasatan, proses siasatan. Okey. Bila kertas siasatan tu sudah lengkap, dihantar kepada AG Chambers. AG Chambers akan beritahu dengan pegawai penyiasat, oh ini tak cukup, ini kurang, ini tak. Jadi dia akan pulang balik kertas siasatan tu, minta diperlengkapkan lagi. So bila dah dilengkapkan apa yang AG Chambers minta pun semua sekali, sudah diperbaiki oleh pihak pegawai penyiasat, dihantar balik kepada AG Chambers. Dan AG Chambers akan teliti balik. So it's normal untuk sekejap dihantar pergi ke AG Chambers, AG Chambers tenang balik, tak lengkap lagi, suruh ada tu, suruh ada ni, ada catatan rimak-rimak apa benda yang perlu dilengkapkan, dah. Kemudian SPRM ataupun polis cari balik, kemudian hantar balik AG Chambers, dah puas hati, barulah proses pendakwaan itu akan berjalan. Kalau benda tu berlaku macam tu, dia ada backford ataupun sekejap dekat SPRM, paper tu sekejap dekat AG Chambers, lepas tu dipulangkan balik SPRM, it's normal, tak salah. Yang salah ni kalau daripada bulan 21 hari bulan 5 dah dihantar, benda tu beku senyap je. Tak ada sebarang tindakan, tak ada sebarang permohonan daripada AG Chambers untuk dilengkapkan itu dan ini. Senyap je, 3 bulan dia perap je paper tu. Itu salah. Itu salah. Ini kita kena faham. Tapi berapa lama tu nak tunggu? Tidak ada time frame. Tidak ada time frame. Tetapi kalau pegawai di AG Chambers itu merasakan bahawa perlu disegerakan benda ni kerana ianya ada kepentingan umum, maka ianya perlu disegerakan lah. Kadang-kadang ada benda yang perlu disegerakan, tetapi kalau disegerakan, contohnya lah kan macam kes pendakwaan ke atas Nazlan. Kalau lah pendakwaan itu disegerakan, maka kes Datuk Sri Najib itu akan buang kes. Atau setidak-tidaknya ianya akan dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak ada konflik of interest. Boleh faham? Tapi sepatutnya SPRM dia dah biasa tu buat, takkan dia nak pergi nak dengar lagi AG bagi komen itu, komen ni. Biasa. Yang kita pelik ni, yang pelik ni, bila AG kata tak ada kertas siasatan tu pada kami. Yang itu pelik, yang itu kalau misalnya saya duduk dekat SPRM, saya balon je AG ni, saya akan cakap macam mana saya dah hantar semua sekali, tiba-tiba kata tak ada, dapat, tak terima. Tak logik lah. Okey? Saya tengok soalan.
Tok, apa ni Ah. berbalik pada Ismail Sabri tadi tu yang pasal pemecatan itu Tok. Kalau dia tidak apa ni kalau dia tak beri kesan yang besar pada dia, kenapa Presiden tidak ambil sekarang? Tak, itu sebabnya saya beritahu bahawa Presiden dia ada pertimbangan dia sendiri, kan? Yang kita tak tahu. Salah satu sebab dia ialah nak menjaga keharmonian, nak pastikan kalau nak buat tindakan tu umpama menarik rambut di dalam tepung, kan? Namun saya rasa Presiden pun akan ada perkiraan-perkiraan dia, seperti mana yang saya sudah uraikan malam tadi, kan? Kalau saya jadi Presiden, memang saya tak akan bagi peluang lah untuk Ismail Sabri yang membubarkan parlimen, kan? Saya akan pastikan saya sendiri yang akan membubarkan parlimen. Yang ini yang ramai orang tak tahu. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia boleh menggerakkan pembubaran parlimen tidak semestinya datang daripada Perdana Menteri. Kalau misalnya daripada 114 orang yang menyokong Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri ini, adalah 4 orang yang tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, maka kerajaan Ismail Sabri akan kolaps, kan? Dia akan kolaps. Itu kena faham. Tok, apa ni? Okey, yang SPRM tadi, ada orang tanya tu, adakah yang ni AG perlukan dengan SPRM tadi tu, yang kes Nazdan, adakah dia nak siasat dengan ZT sekali jalan ataupun Nazdan saja tu? Mana? Yang SPRM dengan AG ni. Sebenarnya kalau kes yang melibatkan ZT, kes yang melibatkan Nur Muhammad Yaakob, Nik Faisal, ini SPRM dah siasat lama dah. Okey. Lama dah. Sepatutnya boleh disekalikan terus. Masalah ni once and for all. Saya malam ni ada letih sikit. Ya. Kira tu, itu soalan pada penonton belum itu dia tu. Okey. Jadi malam ni minta maaf, saya tak berapa nak sihat, kan? Tak berapa nak bertenaga malam ni. Kita akan sambung esok, kan? Sebab saya pun nak kena berangkat pergi ke Johor, sebab pakcik saya baru meninggal dunia tadi, Jadi pakcik saya Kamal Zakaria baru meninggal dunia. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.